najis mughallazah. Ni belajar macam apa? Ni kalau rendah ada belajar ni najis mughallazah kan. Jadi babi ni ialah Nabi sebut lama dah ni. Lama dah, tapi kita buat tak kisah kadang tu. Kan ni orang viralkan. Sebut apa nama tu? KNOR. Jadi jenama yang kita guna sebagai penyedap makanan. Dikatakan ada unsur-unsur babi. Kena hati-hati lah. Nampak ada orang beritahu tu. Sekarang ni mereka yang menjaga bagian halal tak terjaga. Lepas pandang je. Terkeluar, terlepas. Tu benda-benda yang mengenai unsur-unsur najis. Bukan najis biasa, najis mughallazah, najis biasa-biasa dah. Dengan tahi burungnya, tahi ayamnya, makanan campur macam-macam. Buat kicap semua tu. Yang babi ni campur terus dalam bahan-bahan masakan kita. Hati-hatilah. Apalagi kalau keluaran tu keluaran bukan Islam. Allah gapah ke tak tahu lah apa-apa tu. Kita pelik. Ada Islam tapi tak nak guna, itu tak yakin. Ada bi, ada macam-macam. Tapi dia tak apalah. Bila makan tak kena, makan benda-benda kotor, makan benda-benda haram, Nabi dah kata dah. Kullu lahmin nabata min haram pannaru aula bi akama. Setiap daging kita tumbuh daripada unsur-unsur yang haram. Makanan tak ada benda kotor, ada benda najis, ataupun duit kita unsur yang tak betul, yang tidak halal. Tak kisahlah duit kita ke, benda tu sendiri ke, ada unsur-unsur yang tidak halal, maka bila kita makan saja di darah daging kita. Kita darah daging itulah yang menyebabkan terhalang kita untuk mendapat rahmat Allah. Amalan kita tak diterima walaupun ada buat baik. Amalan dia dah kotor. Dia kotor ni dia kena bersih. Bila kotor, Tuhan tak terima benda kotor. Tu. Dan kalau kekal begitu, kita tak ubah cara hidup, Nabi kata macam ni jadi bahan bakar neraka. Bimbang kita semayang, kita patut rikih makan saja. Ingat kita makan kecil. Nabi Allah hadap datuk kita terkeluar daripada syurga kerana kis makan. Syaitan lah. Syaitan, iblis ni dia cuba goda kita sampai kita jadi orang yang derhaka kepada Allah. Tapi Nabi Adam, Allah ampunkan dosa dia. Dan dia terus bawa misi dia untuk makmakan dunia. Jadi orang yang bertaubat, yang kembali pada Islam ni, dia beruntung. Jadi orang yang tak bertaubat dia macam syaitan lah. Dia tak pernah bertaubat. Dia tu bawa misi dia untuk jahanamkan dunia. Itulah semangat untuk kita ini hidup. Kena bawa cogan untuk berubah menjadi orang terbaik. Walaupun kita dihasut dengan macam-macam hasutan, tapi pegang Quran, pegang hadis, ikut Nabi, kita akan selamat. Inilah yang kita, walaupun sana ada benda-benda najis itu bukan untuk kita lah. Jadi kita guna yang halal lah. Yang najis ada orang yang guna. Sebab dia tak ada kisah halal haram bagi dia. Akidah ke, amalan ke, makan minum ke, soal apa saja dia tak ada unsur halal haram. Bagi dia tak ada undang-undang mengatakan itu halal, itu haram. Tapi kita, agama kita mendidik kita jadi orang terbaik. Sebab kita ni khalifah. Kita ketua. Jadi kita diajar dan apa saja kena bersih, kena elok, cakap elok, ada akhlak, makan minum elok, tidur pun jaga, tandas pun jaga. Semua ada panduan di mana semua ini untuk jadikan kita orang yang bersih. Jadi sebut sini untuk kita jauhilah benda-benda ni. Lepas tu pelihara anjing pun dilarang. Pelihara anjing di rumah dilarang oleh Nabi. Untuk nak mengelak daripada terlibat dengan unsur-unsur ni lah. Kalau nak pelihara juga untuk penjaga kebun, untuk jadi anjing pemburu, itu dibolehkan. Tapi untuk jaga rumah kita tak boleh. Apalagi kalau bela dalam rumah macam kucing. Sebab dia ada unsur-unsur yang dihalang, menyebabkan dia tak ada rahmat di situ. Mendapat rahmat tak masuk rumah yang ada gambar anjing, ada anjing hidup dan sebagainya. Inilah kita kena. Itulah orang tak yakin. Tak mana ada. Dia tak yakin dah habislah walaupun dia semayang, dia tak yakin. Itu hari ini sebut sebagai faham liberal. Dia tukar agama kepada liberal. Liberal ni tidak ada asas agama. Semua sama je. Tu. Jadi dia belajar lama dah, tapi dia tengok ajaran lama. Dekat anjing dan babi dan keturunannya
dia merupakan najis yang berat. Najis yang berat iaitu yang seluruh tubuh dia, badannya dan segala yang terbit daripadanya, tulang dia ke, lemak dia ke, bulu dia ke, itu semua. Cara membersihkan sesuatu bila terkena najis yang berat ini ialah dengan jalan disertu. Ini bahasa lama, disertu kan, disamak. Ini samak tu bahasa kita yang maknanya dibasuh dengan 7 air. Samak ni untuk kulit binatang yang mati. Itu samak. Dengan taik bawang pati, dengan garam, dengan kapur baruh, dihilangkan bau, rasa semua tu untuk terguna kulit tu macam kulit kerbau, kulit lembu, sampai kulit lembu tu mati sendiri atau mati dia sembelih. Kulit tu kita bersihkan dengan tadilah untuk digunakan sebagai kasut, alat perhiasan, tempat apa sajalah. Semua kulit, melainkan kulit babi dan anjing tak diguna. Yang lain semua boleh guna. Kulit harimau, yang makruh lah kulit harimau tu. Kulit harimau, kulit padak, kulit gajah. Bila disamak, samak tu dibersihkan sampai hilang dia punya bau daging tu, bau lemaknya, tinggal kulit saja. Maka itu diharuskan untuk guna untuk harian kita. Buat jadah pun boleh, tali pinggang pun boleh, kursi kereta pun boleh, kasut boleh, apa sajalah pakaian tu. Allah bagi rahmat, rukhsah pada umat Islam untuk guna kulit-kulit itu sebagai bahan-bahan perhiasan dan kegunaan harian. Jadi bahan-bahan yang sangat baik sebagai sumber pendapatan. Masalah kulit-kulit buaya sekalipun, kulit saja. Tanduk tak boleh. Dekat tanduk yang disembelih tak apa. Tanduk dia tak sama. Tapi kalau dah disembelih dibolehkan tanduk rusa, yang boleh. Tanduk kerbau, gajah tak boleh lah. Sebab dia binatang tak boleh makan daging, dia hanya boleh kulit saja. Itu bagi mazhab kita. Tulang tak boleh. Sebab tulang tu tak sama. Tapi kalau yang halal tak apalah. Tulang lembu, tulang unta yang mati disembelih. Yang mati tak sembelih itu hanya boleh kulit saja. Itulah Islam buat apa? Buat had-had supaya orang Islam ni ada disiplin dalam hidup dia. Dia akan semua boleh, tak ada. Itulah kaedah dia. Ada halal, ada haram. Ada boleh, ada tak boleh. Ini sebagai tanda kita ni bergantung kepada Allah. Tanda kita ni lemah. Kita perlu kepada suatu kurniaan Allah. Jadi kita kena bersyukur dengan rukhsah yang Allah bagi dan kena bersabar dengan larangan. Sebab kita dunia ni tempat banyak halangan. Bila nak bebas, di syurga nanti. Di syurga tidak ada haram. Halal semua. Emas halal, sutera halal, arak halal, semua halalan thayyibah belaka. Supaya orang Islam di dunia dia bersabar. Kalau pun 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun sabar. Sehat pun sementara, sakit pun sementara, tapi di sana nanti kekal abadi. Di mana? Di syurga lah. Yang ke neraka pula, ke neraka kekal dalam keadaan yang seksa. Ini tujuan Allah. Turunkan panduan. Nabi ajar kita supaya kita di dunia hari ini kita jaga pantang larang. Bila dah ada pantang larang ni, kita jaga sungguh-sungguh, nanti bila kita berada di alam sana, seronoklah kita. Pak lama dapat pantang, tiba dibebaskan. Tapi orang yang jahat, yang engkar, yang kafir, dunia ni dah bebas dah, seronok dah, bahagia dah, di sana nanti dia dapatlah celaka pula. Itulah adilnya Islam. Jadi kalau mereka nak selamat juga, kena Islam di dunia hari ini. Islam. Aslan taslam. Ikut Islam, selamat. Kemudian najis apa? Najis cara tadi bersihkan bila terkena najis yang berat itu ialah dengan jalan disertu ataupun basuh sebanyak 7 kali, salah satu daripadanya sama ada di awal atau di akhir. Awal boleh, akhir pun boleh. Hendaklah dicampurkan air dengan tanah. Tanah yang ada cair sikitlah. Supaya mudah dia larut dan ditanggalkan benda-benda najis itu. Diulangi dengan 6 lagi air bersih, air mutlak. Kedua, najis ringan, mukhaffafah, iaitu kencing. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur belum genap 2 tahun dan yang hanya diberi minum susu ibu dia semata-mata. Ini proses pendidikan anak-anak yang lahir, lelaki saja, yang hanya minum atau makan susu ibu dia saja. Umur dia 2 tahun ke bawah.
Jadi nak sebutnya mak ayah ke sebagainya kena bagi anak-anak tu hak dia. Bagi susu ibu, dia sihat, dia boleh mengenyangkan, dia boleh mendatangkan kasih sayang macam-macam lah. Tu. Jadi dia buat kemudahan, rukhsah lagi, bonus. Air kencing dia bukan najis berat, bukan najis pertengahan. Dia najis ringan sangat. Hanya ambil air renjis saja. Jadi mudahkan ibu untuk bersemayam, untuk beribadat, bukan menghalang. Ya anak ni sebagai rahmat daripada Allah itu. Sekarang kita ikut dapat aturan tu. Kecuali mak ayah dia, ibu dia tak ada susu. Betul zaman Nabi, dia hantar pada orang. Anak kecil tu untuk menyusu. Maksud Nabi kaedah dia. Supaya mak dia tetap boleh bergerak lah. Anak ni bukan menyusahkan. Anak ni menyenangkan, menyeronokkan. Ada orang buang pula anak, ajar anak benda yang tak baik lagi. Ini ibu-ibu yang mungkin dia tak belajar ilmu mendidik, ilmu pendidikan tentang bertakwa kepada Allah. Mana dalam ilmu pendidikan, anak tu dijaga, diberi susu, makanan yang baik, makanan yang berzat, supaya anak tu jadi anak-anak yang baik, yang sihat dan juga yang penuh dengan ketaatan, sayang pada mak ayah dia. Jadi cara suci dia mudahlah. Tu. Maknanya kencing kanak lelaki yang berumur belum genap 2 tahun. Ingat tu, 2 tahun ke bawah. Dan yang hanya diberi minum susu semata-mata. Bukan susu lembu, bukan susu kambing, tapi susu ibu dia. Atau susu ibu angkat dia. Bila ada ibu angkat, ada ibu susu, maknanya dia ada hubungan pula dengan ibu susu dan anak-anak ibu tu. Jadi tak boleh kahwin, wuduk tak batal, sebagainya lah. Itu hubungan yang mesti kita ketahui lah. Ini Islam, ukhuwahnya, silaturahimnya dilebar luaskan dalam bentuk hubungan penyusuan. Mana berhubung, jadi adik-beradik susu lagi. Jadi bertambah erat lagi hubungan. Timbullah persaudaraan, timbullah kasih sayang dan sebagainya. Itulah Islam. Didik supaya umat Islam ni, umat Melayu ni, umat apa saja bangsa lah, didik Islam, dia jadi berkasih sayang, sayang pada anak-anak, sayang pada jiran, sayang pada semua lah. Sebab tu ada kaitan. Bantu-bantu dan sebagainya. Cara membersihkannya memadai dengan merenjis air di atas tempat yang terkena kencingnya. Di antara hadis yang menjadi dalil ialah hadis yang berikut. Hadis yang ke-19 ni. Ini ada dalil dia, ada hujah dia lah. An Abi Samah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ulam atau kama qala yurashu min baulil ulam rawahu Abu Daud, yang bermaksud dari Abul As-Samhi radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, kencing kanak-kanak perempuan hendaklah dibasuh dan kencing kanak lelaki memadai membasuhnya dengan merenjiskan air, yakni rata-rata di atasnya. Itu ada beza lah. Kalau anak perempuan terjadi apa? Najis mutawassitah, najis pertengahan, macam najis lain lah, macam muntah sebagainya. Tapi najis kanak lelaki, bukan najis pun, kencing saja. Kencing anak lelaki dengan perempuan berbeza. Anak perempuan basuh macam biasalah, macam kena tai, kena darah itu. Tapi kencing anak lelaki memadai, mencukupi, memadai, mana sah, mana suci. Basuhnya dengan merenjiskan air rata-rata atas. Mana renjis tu beza dengan basuh. Basuh macam kita basuh apa? Basuh tangan. Cucu air, kita gosok. Itu basuh. Tapi kalau renjis, sapuh lain, sapuh kepala, sapuh je. Renjis tu kita percikkan. Atau kena panggil spray ya, spray. Spray. Ini spray ya. Spray dah. Itu mudah. Jadi senang mak ayah nak baca Quran, selepas tu mak dia atau ayah dia dukun-dukun dia kencing. Tapi ini tu pun dah ada pampers Tapi pampers pun ada macam mana, kadang-kadang ada yang tak sesuai, gatal-gatal sebagainya, macam-macam lah. Ada orang boleh,
Memang kemudahan tu ada, tapi asas dia ada kemudahan. Memang di sana hari ni kita ada pemikiran, ada barang-barang macam-macam tu. Kita bolehlah pakai pamper, pakai apa, tapi asas dia memudahkan penjaga dia untuk urus anak-anak lelaki ni. Tentu di sana ada hikmah dia, kita tak tahu. Kenapa yang lelaki je, perempuan tidak? Kenapa Islam beza-bezakan? Ini kita hanya berserah kepada Allah. Yang penting anak lelaki ke anak perempuan semuanya merupakan rahmat daripada Allah. Kurnia Allah untuk kita jaga dia, didik dia jadi manusia yang soleh dan solehah. Ada pun yang berkaitan dengan dia, ikut saja. Ikut. Ada mungkin orang kajian, sains buat kajian. Kenapa anak lelaki ni tak sama anak perempuan ke? Tentulah, ini mesti ada orang kajian. Jadi sebab kita orang awam ni, dia baca tu, serahlah kepada Allah. Inilah kelebihan yang Allah bagi kepada anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. Untuk memudahkan kerja buat ibadat ibu dan ayah dia. Itulah hadis, maknanya anak lelaki tak sama dengan cara basuh dengan anak perempuan. Dari beberapa hadis yang lain dapat difaham bahawa kanak-kanak lelaki yang tersebut ialah yang hanya diberi minum susu semata-mata. Susu ayat ni susu ibu dia. Susu manusia. Ketiga, najis pertengahan. Najis tinggi, najis tengah, najis bawah. Najis muwalazah, mutawaffafah, mutawassitah. Najis pertengahan ialah darah, nanah, muntah, tahi, kencing, arak, bangkai dan lain-lain lagi sebagaimana yang diterangkan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Jadi diberitahu di sini arak tu najis. Tapi hari ni arak jadi, yalah arak hari ni lama dah dimuliakan. Itu kita bimbang. Hari ni orang masih ada pandang mulia arak. Sedangkan arak ni punca tidak tahi. Orang tak pandang pun, tapi bila nama arak kenapa dia begitu? Ni. Inilah katakan minda manusia. Otak manusia ni boleh berubah dengan didikan barat lah. Asalnya barat penjajah. Mereka tanam minda, mereka lah senjata, mereka tak menang. Dan mereka hantar dengan benda-benda dari segi kegunaan, segi bahasa dia, pemikiran sebagainya. Pendidikan. Sehingga orang rasa arak tu bukan benda najis, hanya benda mabuk saja, bukan najis. Sedangkan dia najis. Najis mana benda yang kotor, yang haram. Sentuh, boleh apa lagi minum? Sentuh pun tak boleh dah. Kena basuh. Bukan macam air kopi, bukan macam air tebu, bukan macam air nira yang benda air tuak tu, air nira, ni kelapa, ni apa. Tapi itulah tengah-tengah kita ni jadi minuman biasa ada simpan di rumah, minuman harian. Lepas tu dalam larangan elakkan penyakit ni. Kurangkan minum alkohol. Kurangkan, minum boleh kurangkan. Mana? Itu. Dilarang merokok ada, tapi arak kurangkan minum arak ataupun jangan minum. Gitu tak boleh kata stop arak. Itu liberal tu. Bila kata Islam tak setuju. Bila liberal tak apa. Minum arak ni bahaya bila memandu, bila penyakit ada tu. Ni liberal bila Islam je tak nak. Duduk dalam bas, dalam gerabak kereta api ke, ada kan untuk perempuan lelaki perempuan untuk kalau untuk tentang aurat tak boleh. Ini maknanya telah kita menghina gender. Tapi dia kata untuk elakkan daripada gangguan seks diterima. Itu diterima. Mana bila sebut Islam je? No. Inilah faham-faham yang cuba diterapkan dalam hidup orang Islam ini yang menyebabkan kita jadi keliru. Lama-lama tak ada masalah. Jadi undang-undang Islam dibiarkan tidak diamalkan, tapi diamalkan undang-undang pemikiran. Ini rosaklah agama kita. Yang ada dua fikiran. Ibadah ikut Islam, kehidupan ikut ideologi, ikut fahaman. Ini kita bimbang. Bila mati menyebabkan kita jadi orang yang tak tahulah apa kita punya akidah kita. Sedangkan akidah hanya satu saja, Allah yang esa. Bukan sama, semua Tuhan. Agama semua ada Tuhan ni. Nak masuk syurga, belaka dan sebagainya. Inilah. Jadi kadang-kadang kita dijajah dengan pemikiran, dengan pembelajaran, dengan pekerjaan, dengan kebiasaan
menyebabkan kita hilang fokus pada agama. Pasal kita suruh hari ni untuk terus berada di rumah-rumah Allah, mendengar, mengaji, untuk sedarkan. Pasal hari ni guru takmir dia suruh sedarkan rakyat jangan duk percaya sangat, ikut sangat liberal ni yang sedang bermahajir di negara kita. Liberal dengan berbagai cara dia gunalah, berbagai cara, dan disponsor oleh antarabangsa untuk mereka terus gagah di negara-negara umat Islam hari ini. Jadi buku-buku banyak hari ini, buku-buku dan sebagainya, atau makan dalam medsos ditulis, digambarkan supaya kita ni hilang yakin pada agama, tapi yakin kepada ideologi, fahaman manusia yang lebih canggih, lebih elok diamalkan daripada beramal dengan agama, boleh menciptakan pergaduhan. Bagi agama ni boleh bergaduh. Engkau sibuk dengan semayang, dia sibuk dengan kerja, dia bergaduh kata dia. Sedangkan inilah yang Allah kata, lakum dinukum waliyadin. Agama ni benda fitrah, la ikrah fi, tak ada paksaan. Tapi dalam bab lain boleh bersama-sama. Kemanusiaan, kemiskinan, kelaparan, musibah boleh bersama-sama. Tapi dalam agama ada sebut dah. Bab agama kena masing-masing jaga. Jangan berbalah, kamu jaga gereja kamu, kami jaga masjid kami. Kamu pergilah ke gereja, pernah ke gereja, kami pergi ke surau, dia pernah surau. Masjid, kami baca Quran, kamu baca Injil, boleh betul. Ni tak duk sibuk dengan Quran kita, sibuk dengan masjid kita. Susahlah kita. Inilah yang perlu difahami hari ini. Umat Islam kena ada ilmu. Perkasakan minda dengan ilmu. Ilmu agama, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu usuluddin, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, supaya kita dapat hidup sebagai para sahabat dulu, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan harmoni lah. Bila faham fungsi masing-masing, faham tugas masing-masing, kita ada tugas yang perlu kita buat sebelum kita mati, kena tunaikan sebelum kita mati, kena checklist benda tu kita buat ke tidak lagi. Antaranya ni fardu ain, memahami apa itu najis. Fardu ain, bersihkan diri, itu fardu ain, bukan boleh wakil-wakil. Wakil-wakil ni kalau apa, dalam bab haji boleh wakil, bab nikah boleh wakil nikah. Nikah boleh wakil, dia accident, nikah kedua ni accident bukan 1.5 ke hospitalnya, tak boleh tunggu dah, boleh wakil pada kawan dia, engkau telah ambil akad nikah aku, apa niat dia, aku terima nikah bagi siapa-siapa ni, buat nama tu lah, bukan aku terima untuk aku, aku terima nikahnya Fatimah binti sekian untuk sahabat aku ni, itu kan wakil. Tapi semayang tak ada wakil, belajar tak ada wakil, ambil wuduk tak ada wakil, ambil sendiri. Allah tolong boleh, tak ada orang tu ambil wuduk untuk dia sendiri. Mana fardu ain. Fardu ni kena setiap orang wajib tahu, wajib amal. Kalau tidak, dia berdosa dan dia kena tanggungjawab. Inilah ilmu tentang bagaimana kenal najis dan cara menyucikan najis. Ini fardu ain, kena tahu. Apalagi kalau kita berada di hospital hari ni. Hari ni kita ulang alik ke hospital, COVID lah, macam-macam. Mula-mula masuk COVID, otot lagi kena apa, udara apa, oksigen tak ada, kena tidurkan, macam-macam. Boleh tidur, yang dah tak sedar tak apalah, dah sedar balik, kena semayang. Kalau tak sedar tak apa, dah hilang akal, tak semayang lah. Tapi kalau sedar, duduk dalam wak tu, walaupun apa, macam-macam wayar ada, tetap kena semayang, bersihkan diri dan sebagainya. Itu makna ilmu fardu ain. Bukan boleh wakil-wakil, bukan boleh kata aku nanti qada lah, tak ada. Inilah dunia kita kena agama asah dia. Bila ada agama, di mana-mana kita berada, kita akan dapat keyakinan, ketenangan. Itulah sebab tadi bagaimana kita disuruh untuk kenali najis mughallazah, najis mukhaffafah dan juga najis mutawassitah, dan ada sana dalil dia. Ada jenis contoh sini. Jadi arak sebagai daripada najis mutawassitah yang kita kena jauhi daripada kehidupan kita. Lepas tu kalau orang kafir nak minum arak, dia boleh, tapi minum di rumah dia. Mabuk dalam rumah dia. Jangan mabuk di jalan raya, jangan mabuk di pejabat, jangan mabuk di kedai. Itu tempat orang-orang. Itu kaedah akhlak etika dia. Tapi tak ada orang ikut pun. Berapa ramai dah orang menjadi janda, menjadi yatim, jadi cacat, kerana ada pemandu yang tidak mabuk. Orang pihak berkata pula tak jaga, tak pantau. Undang-undang pula hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Masalah. Timbullah penganiayaan, dendam,
Itu punca denda, balas dendam, bunuh balas, sakit hati, bermasam muka, macam-macam lah. Kerana ialah mati ayah dia kerana dia. Dia tu apa? Dia mabuk. Inilah benda-benda yang tidak dihalang, pintu tak ditutup, menyebabkan timbullah huru hara, timbullah bencana, timbullah musibah. Sebab Allah melihat berlaku kezaliman, berlaku ketidakadilan, maka dibimbing datangnya bala. Bala tu tak kena orang jahat je, semua orang akan kena. Hari ni puting beliung, hari ni baru ni melanda Tambun. Puting beliung, landa Tambun. Jarang kita dengar puting beliung ni. Habis terbang, habis hilang. Banjir, bukan banjir setakat banjir. Dulu banjir seronok. Banjir ada ikan, tanah di subur tu banjir dulu. Banjir sekarang ni merosakkan. Tak sama. Banjir zaman kita kecil tu seronok, boleh pergi jala, tahan ikan, main air. Bila air surut, tanah di subur, macam tanah molen. Benda-benda apa nama dia, rosak, mati. Anak-anak tak ada dalam tanah yang kena banjir. Sekarang ni anak-anak banyak, rumah kita pernah anak-anak. Maknanya puncanya apa dia? Manusia lah punca dia. Bawa macam-macam maksiat, macam kekejam, maka Allah turunkan bencana yang kadang kita tak tahu, tak sedar pun. Itulah. Jadi kita belajar macam ni, kita dapat, mudah-mudahan dapat kita jaga diri, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita daripada terlibat dengan benda-benda yang menyebabkan kita terus-menerus buat benda-benda yang Allah larang. Benda itu dilarang tapi kita tak baca, tak belajar, kita tak tahu. Jadi arak ke, bangkai ni bukan bangkai duk nyala yang mati tu. Bangkai ni binatang yang disembelih tak guna nama Allah. Ulama dah ki hayam, ki daging, lama dah timbul lagi, hilang timbul lagi. Makanan dalam teh, makan dalam plastik, macam-macam yang ada unsur bangkai. Bangkai ni ialah binatang yang patut sembelih tapi tak sembelih dengan sempurna sebagaimana yang dikenakan oleh agama.